datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa, pemuda-pemudi, ayah-ayah semua, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah panjang, telah melanjutkan umur kita sehingga kita dapat menunaikan ibadat puasa. Masanya begitunya lamanya, 20 hari lebih kita telah melalui ibadat puasa dan sembahyang sunat-sunat tarawih di waktu malam. Alhamdulillah, apabila kita syukur kepada Allah, maka insya-Allah taala Allah akan tambahkan lagi nikmat kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini sepenuhnya hari, sepenuhnya bulan, insya-Allah taala. Bapa yang dikasihi, yang mana setiap petang kita berada di dalam ruangan kita, buka hati di dalam bulan Ramadan. Dalam maksudnya, iaitulah apabila kita buka cang kita ni, kita dengar program kita ni di waktu petang, maka yang saya nak pertama sekali kita bukakan hati kita. Bukakan hati kita supaya kita nak terima perkara-perkara yang baik. Kerana bila kita dengar masuk di telinga, dia akan pergi kepada hati. Tetapi bila hati kita tutup, dengar saja, kita tak boleh nak terima. Sebab itulah di hari ini kita nak kita bukakan hati kita dulu supaya kita nak terima perkara-perkara yang baik. Alhamdulillah, bapa yang dikasihi, sekarang kita berada di 10 yang terakhir Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang adanya satu malam yang paling mulia, iaitulah Lailatul Qadar. Kemarin beberapa hari kita telah dengar kelebihan Lailatul Qadar. Dan bulan Ramadan juga adalah satu bulan yang Allah menurunkan Al-Quran. Lebihnya Al-Quran, mulianya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada hikmah, ada makna yang begitu besar. Kalau kita kaji di segi Al-Quran, tadabburnya Al-Quran, nascaya kita dapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi, semoga pada hari ini masa yang begitu berharga bagi kita, kita dengar, sekali kita gunakan apa yang kita dengar dan kita amal selepas daripada ini. Insya-Allah taala kita akan dapat perkara yang baik. Oleh itu alhamdulillah pada hari ini bersama dengan Tok Guru kita yang akan nak mari buat tazkirah, nak mari buat ucapan pada hari ini, iaitulah dia adalah seseorang daripada guru saya yang duduk mengajar di Menara, yang terkenal dengan Dr. Muslim. Maka pada hari ini insya-Allah taala kita boleh mari dengar di dalam tajuknya keutamaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kita boleh tahu bahawasanya lebihnya kelebihan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ada sakut lagu mana. Dan kalau kita ni duduk gelomok dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka apa yang kita dapat? Oleh yang demikian, dengan masa yang begitu berharga di hari ini, saya berserah kepada Dr. Muslim supaya buat tazkirah dan muzakarah dengan tuan-tuan yang duduk dengar di rumah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah masih lagi beri peluang pada kita. Ya. Sehingga kita boleh duduk di bulan yang mulia ini. Hari ini pun dah 23 dah apa? Ya. 23. Artinya ada lagi tak 6 hari ataupun 7 hari kita akan ucap selamat tinggal Ramadan. Ya.
Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini alhamdulillah satu peluang yang dijemput oleh bapa kita untuk bersama muzakarah sikit sebanyak kongsi ya kepada para pendengar, para penonton berkenaan dengan kelebihan Al-Quran, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Baik, sebagaimana kita sedia tahu bahawasanya Al-Quran ni antaranya mukjizat yang paling besar sekali. Nah, mukjizat yang paling besar sekali, kita tak boleh nilai harga dia. Allah. Nah, dan juga antara mukjizat yang diberi khas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan dia nak banding dengan mukjizat lain yang Allah beri kepada para rasul lain tak boleh. Allah. Ada setengah kata mukjizat yang ada pada Nabi Musa tu lebih hebat. Boleh tukar laut jadi tanah, jadi bumi. Allah. Boleh campur letak atas bumi jadi ular. Dan kata tu lagi lebih hebat sebenarnya. Sebenarnya. Bila kita pergi tengok huraya-huraya para ulama, rupa-rupanya mukjizat yang paling besar mengatasi semuanya mukjizat para rasul dulu ialah Al-Quranul Karim. Buktinya mudah apa? Ya. Kata Imam Nawawi, buktinya bila kita nak banding mukjizat Al-Quran ni Allah beri kepada Nabi Muhammad ni, lebih hebatnya dia kerana cuba kita pergi tengok mana mukjizat Rasul lain yang lebih yang kita boleh tengok pada masa sekarang. Ada ke tak? Tongkat Nabi Musa mananya? Kita tengok hak dulu-dulu. Mukjizat Nabi dulu. Suara merdu, suara sedap hak Nabi Daud mana? Kecantikan Nabi Yusuf duk mana? Mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman boleh kecek dengan penatih duk mana? Adakah orang generasi belakang boleh tengok kehebatan itu? Tak ada orang tengok kecuali kita sebagai ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan mukjizat ini kepada Nabi Muhammad kita, dan juga kita sebagai pengikut Rasulullah, sebagai ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh rasa, boleh pegang, bahkan boleh baca dia sampai ke hari ini. Dan bila kita tengok kelebihan Al-Quran ni, masya-Allah, satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu anugerah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri kepada Nabi Muhammad kita apa? Ya. Kita panggil Al-Quran ni bila ia hidup di mana-mana tempat tu akan jadi mulia. Allah. Al-Quran ni apa? Hidup di mana tempat tu akan jadi mulia. Artinya siapa yang terlibat dengan Quran, dia akan jadi mulia. Cuba kita tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dunia makhluk ciptaan Allah yang beribu-ribu juta planet, bulan bintang yang ada di luar sana. Tapi bila kita nak banding tengok makhluk lain, nak banding dengan dunia lah yang paling mulia banding dengan makhluk-makhluk ciptaan lain. Bintang bulan. Kerana apa? Kerana Allah pilih dunia untuk nak hantar Quran turun di dunia. Dengan langit pun. Dengan benda-benda yang lain. Ya, kerana Allah hantar Quran turun di atas dunia. Kemudian kata lagi, siapa yang terlibat lagi dengan Al-Quran? Antaranya malaikat Jibril. Terlibat dia langsung dengan Al-Quran, pembawa wahyu daripada Allah hantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu pasti sekali malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia banding dengan para malaikat lain. Sebab dia menghantarkan Al-Quran. Terlibat dengan Al-Quran. Apatah lagi apa? Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Quran. Bulan Ramadan. Maka tak boleh nafi apa. Kata bulan Ramadan, bulan yang paling mulia bila kita banding dengan sebelah bulan yang lain. Lebih-lebih lagi Bapak, ada lagi satu malam yang apa sebut tadi, Lailatul Qadr. Mulianya dia banding dengan malam-malam lain kerana di malam tu juga Allah hantar Quran turun lagi. Apatah lagi baginda Rasulullah kita adalah seorang rasul yang dipilih khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa Al-Quran ni. Artinya rasul kita paling mulia di sisi para anbiya, para rasul yang lain. Jadi satu hikmah yang kita boleh di sini, kita nak supaya kita ni jadi orang yang mulia di sisi Allah. Tak lain tak bukan, kita kena bersaing dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni mulia. Siapa saja yang terlibat dengan Al-Quran, dia akan jadi dia tu mulia. Sebab itulah saya nak kongsi di sini sama dengan ibu bapa, para pendengar, para penonton di luar sana. Jadikanlah kita sebagai saing dengan Al-Quran, ataupun jadikan Al-Quran sebagai saing rapat kita.
Duduk dengan dia, bersama dengan dia, pergi dia, tengok dia, cium dia, baca dia. Supaya kita ni di sisi Allah mulia. Kerana tadi siapa saja yang terlibat dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Baba, bila kita tengok para ulama dalam Islam kita ni Baba, mereka lebih utamakan didikan anak-anak mereka tu supaya hafaz Al-Quran. Anak-anak dia. Anak-anak mereka. Tapi kita tengok, ulama-ulama terkenal walaupun dah lama mereka meninggal kita, mereka dah mati Baba, tapi orang akhir zaman kita dah hari ni duk sebut nama dia. Kerana apa? Salah satunya Baba, dia ada hafaz Al-Quran. Utamakan Al-Quran dalam kehidupan dia. Sebagai contoh Baba, Ibnu Sina. Ya, hafaz Quran umur 5 tahun. Imam Asy-Syafi'i ingat Quran umur 7 tahun. Ya. Ibnu Khaldun, ulama tokoh falsafah, ingat Quran umur 7 tahun. Imam At-Tabari ingat Quran 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun hafaz Quran. 30 Subhanallah. Imam Suyuti ingat Quran umur 8 tahun. Ibn Hajar Al-Asqalani 9 tahun. Imam Muslim 10 tahun. Imam Qudamah juga ingat Quran 10 tahun. Jadi kita tengok alhamdulillah para ulama dulu sebelum dia nak belajar ilmu lain nak menuntut, nak memahami dalam ilmu lain, utamanya dia kena hafazkan Al-Quran, kerana dia tahu kata sumber segala ilmu mari daripada Al-Quran. Oleh itu kita sebagai ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu taala, salah satu kelebihan keistimewaan yang Allah beri kepada Al-Quran, kita patut dekatilah. Kita patut dekati walaupun kita kata payah dia nak hafaz, pasal berat yang nak ingat, kerana kita ni dah umur pun banyak, banyak dah. Tak apa, pergi dulu. We ada rasa cinta dulu. We ada rasa kasih sayang dulu dengan Al-Quran. Mana kata hari ni kita kena tengok Quran ada gedok mah kita. Mula-mula sekali. Mula-mula sekali klik tengok Quran di rumah masing-masing kata ataupun Quran kita tu paling akhir sekali bila kita sentuh dia. Tengok kebuk-kebuk kan ada atas Quran tu, cuba kita lalak, kita sapuh. Baik, kerana apa? Para ulama dulu utamakan Al-Quran. Kerana tak lain tak bukan, kerana mereka memahami dan mereka betul-betul yakin kata ini bukan kalam manusia. Bukan Al-Quran ni ialah kalamullah. Seolahnya bila dia baca Al-Quran ni, seolahnya dia cuba duk buat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui baca ayat-ayat suci Al-Quran ini. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam beberapa hadis berkenaan dengan ganjaran bagi orang yang baca Al-Quran. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Wal hasanati bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin harfun wa mim harfun wa lam harfun. Hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan saya rasa kita semua pernah dengar hadis ni. Berkenaan dengan ganjaran ataupun kelebihan bagi orang yang baca Al-Quran. Nabi kata barang siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, dia akan dapat kebaikan. Bukan kebaikan itu dilipat ganda kepada 10 pahala kebaikan. Dilipat ganda berapa? Kun 10. Kun 10. Daripada satu kebaikan tambah 10 pada satu huruf. Dan Nabi kata, aku tak maksudkan alif lam mim satu huruf. Bukan alif lam mim satu huruf tu dah. Bahkannya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya bila kita sebut alif lam mim, kita dah boleh 30. Sebab 3 hurufnya. Apatah lagi kita baca di bulan Ramadan, berlipat ganda lagi, tambah lagi ganjaran pahala itu. Soalannya kita tahu apa tentang ganjaran pahala yang baginda Rasulullah sebut dalam satu hadis berkenaan dengan janji Allah akan beri kepada siapa yang baca Al-Quran ini. Tapi kenapa kita rasa payah nak buat? Kenapa payah nak buat? Kadang-kadang mungkin tak tahu. Ya, tahu. Saya nak akid contoh apa? Berlaku kisah ni berlaku atas seorang sahabat nama dia Muawiyah ibn Muawiyah Al-Muzani. Seorang sahabat bila dia meninggal bila dia mati, malaikat Jibril mai goyak ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kamu pergilah urus jenazah mayat Muawiyah ni.
Karena dia mati ni. Ya. Rasulullah pun siap sedia pergi jumpa, pergi nak pergi uruh mayat dia lah. Rupa-rupanya apa yang Nabi tengok, para malaikat 70,000 diketuai oleh malaikat Jibril turun mari daripada langit, ngembang kepak dia, sayap dia, memayangi Muawiyah Al-Muzani. Malaikat turun mari. Malaikat turun mari. Dalam riwayat lain kata, Nabi sudah selesai uruh mayat dia, Nabi jadi imam solat mayat dia. Di belakang Nabi diikuti oleh 140,000 para malaikat. Artinya satu saf tu 70,000, dua saf para malaikat semaya belakang Nabi. Allah. Jadi makmum. Malaikat jadi makmum. Malaikat jadi makmum ikut dengan para sahabat yang lain. Jenazah Sampai ni. Jenazah Muawiyah. Nabi sekir tanya, Allahu akbar. wahai malaikat, siapa ni Muawiyah ni? Siapa dia Muawiyah? Kenapa dia mati ni mulia sangat? Para malaikat turun mari. Malaikat Jibril jawab kata, wahai Rasulullah, inilah dia Muawiyah ni. Masa dia hidup, amalan dia apa? Jalan dia, bangun diri, duduk, sampai nak tidur, apa saja dalam kehidupan dia, mulut dia tak pernah tinggal untuk nak baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Ikhlas. Ikhlas. Amal yang tu sebab ya awal-awal baru turun wahyu kan. Dah amal yang tu. Apa gerak gigi dia nak pergi kok tu, nak pergi kok ni, bangun diri, duduk sampai nak tidur. Mulut dia ada ucap hak tu je. Naik kuda. Naik kuda apa saja. Ya. Soalannya apa tadi? Apa yang tergano kita payah nak buat? Saya rasa salah satu punca apa sebab apa kita rasa payah untuk nak mendekati Quran, kerana kita ni pelekeh Quran. Kita pandang, kita tilik, kita nilai Quran ni harga murah. Tak serupa sahabat nilai. Mana nak duduk sini dulu. Ya. Kita kena, jadi pertama sekali kita kena faham dulu kata Quran ni dia adalah sesuatu yang mulia. Ya. Oleh kerana kita pandang dia gena, kita tak nilai kata dia adalah kalam Allah. Ya. Jadi kita tak terasa nak sentuh dia, nak tag dia. Bukan banding dengan baca kitab-kitab lain, kita lebih habis masa baca boleh. Baca hak lain lagi. Baca hak lain lagi. Sedangkan ini dia kalam Allah. Kita ketepi, kita tak peduli, kita tak pas tepi. Bukan lak video atas memang kita tu sangat kebut nak tu nak baca katanya. Nah mana itu antara kita ni kena berasa lebihnya Al-Quran. Dan bila kita tengok para sahabat baca, masya-Allah Bapak. Ya. Bila kita tengok cara-cara tadabbur, cara-cara baca sahabat ni, Allahu Akbar, jauhnya beza dengan kita baca. Nah, sangat-sangat jauh. Contohnya saya nak akid contoh di sini kisah seorang sahabat Usaid bin Hudair. Seorang sahabat Nabi yang satu hari dia bangun semaya sunat tahajud Bapak. Ya. Kemudian dia cuba duduk di luar rumah, dia baca Quran. Sama tahu tunggu waktu subuh. Dia baca Quran sore je Bapak. Baca Quran, kemudian dia perhati tengok kuda duduk ikat di depan rumah dia. Ada panggil ada top sandang. Ada respon, ada pun top sandang melompat kuda tu. Dia pun duk perhati tengok, dia baca kuda melompat. Dia berhenti, kuda pun berhenti. Dia baca lagi apa? Kuda melompat. Dia berhenti, kuda berhenti. Dia rasa pelik. Apa ni? Apa tanda ni? Dia baca, kuda lompat. Ya, seolahnya kuda duk dengar baca dia tu. Ya. Allah, akhirnya dia lengok naik di langit, ada cahaya dari langit. Ada cahaya gugur turun, jatuh turun daripada langit. Kemudian dia rasa pelik, tanda apa ni? Kemudian dia pun sampai waktu subuh dia tanya Nabi di masjid. Dia tanya Rasulullah, semalam ni dia baca Quran, dia perhati tengok kuda duk melompat. Kemudian sudah dia perhati tengok kuda dia lengok naik langit, ada cahaya turun mari daripada langit. Apa tanda itu Rasulullah? Allah tanya Rasulullah. Nabi katakan, wahai Usair, sekiranya kamu tak berhenti baca Quran waktu malam tadi, nescaya para penduduk Madinah akan lihat malaikat turun mari dengar membaca. Masya Allah. Rupa-rupanya apa? Yang cahaya yang turun mari daripada langit tu, para malaikat turun mari dengar baca Usaid ibn Hudair. Nak goyak kata, jadi masa tu cerah. Nampak dia macam cerah turun mari. Malaikat duduk turun mari. Ya. Jadi nak cerita katanya, baca sahabat tu betul-betul yang memahami Quran tu. Allahu Rabbi. Saya tengok makhluk yang ada di keliling dia nak dengar baca dia, termasuk kuda, termasuk para malaikat tadi. Jadi makhluk ni kuda binatang. Ya.
ada apa panggil, ada petik kreatif senang dengan baca dia. Masya-Allah. Allah, apakah kita cuba kita buat latihan kita tengok. Kita duduk di luar rumah, cuba kita baca tengok ada gapo perubahan kita dengan baca kita. Terus kita baca dengan sungguh-sungguh ya. Itulah saya rasanya salah satu sebabnya yang buat kita tak berapa sangat dengan Quran apa. Karena kita ni nilai Quran itu kena sangat di sisi kita lah. Kita tak memahami mengikut apa yang kehendak sebenarnya Quran. Tapi itulah ustaz patut pesan bahasanya. Ya. We kita berasa lebih dulu. Ya. We kita berasa mulianya Al-Quran. Betul. Sangat kita kena mulia dia. Kena letak dia sebagai panduan utama kita dalam kehidupan kita. Karena kalau kita letak dia, masya-Allah, dia akan jadi pedoman hidup kita. Dan ada soalannya kadang-kadang orang kita, orang Melayu kita yang dia kita kata kita bukan bahasa dia apa. Bahasa Arab. Yalah, kita bukan tak memahami bahasa dia. Kemudian nak baca pun, nak faham kaligus pun payah. Apatah lagi kita mula belajar masa ke umur tua ni payah. Tapi dalam agama Islam kita ni, masya-Allah, baginda Rasulullah ni sentiasa beri khabar gembira semua kepada para sahabat. Karena ada berlaku di zaman Rasulullah orang yang sahabat yang cuba nak baca Quran tapi tak fasih. Nak baca tapi tak fasih. Lidah dia. Sama ada lidah dia tak sebut payah kerana tak biasa dengar. Tak biasa dengar. Ya. Dan kita boleh supaya apa namanya, supaya kita yang duk dengar sekarang ni, ayah-ayah ibu-ibu yang cuba baru nak belajar Quran umur 50 60 ni. Ya. Rasa kerah lidah ni, cuba dengar hadis ni. Hadis ni daripada Siti Aisyah. Aisyah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabda, al-mahiru bil Quran ma'as safarati kiramil bararah. Wallazina yaqra'una al-Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syakullahu ajran. Rawahu Muslim. Maksudnya Nabi kata barang siapa yang baca Quran dalam keadaan fasih, al-mahir, fasih, betul dengan makhraj, sebut te punya dia betul, kena molek kok, dia akan bersama dengan para malaikat dan kedudukan dia mulia. Allah. Itu keistimewaan lah bagi orang yang baca Quran, apatah lagi orang hafiz Quran. Kemudian golongan yang kedua, kata Nabi, barang siapa yang baca Quran tapi dalam keadaan tak fasih, duk lekat-lekat. Orang tua-tua kita ni. Ya. Duk lekat-lekat wa yatata'ta fihi. Nak sebut jadi bahasa apa? Nak sebut cakap lidah pun jadi duk kerah, duk belik. Kerana lampu tak biasa duk sebut dia tengok. Ya. Nabi kata fahuwa alaihi syakullahu ajran. Bahkan Allah dah janji nak beri 2 pahala kebaikan bagi dia. Bagi orang ni. Nak wih dah 2 pahala. Orang yang tak pasal. Orang yang tak pasal tadi. 2 pahala. 2 pahala tu boleh dah. Masya-Allah. Apa dia? Satunya pahala yang dia sebut, walaupun tak pasal tapi dia sebut tu baik mari juga. Dan yang kedua, satu lagi pahala apa dia? Pahala usaha dia. Pahala usaha. Ya. Kacau juga. Akhirnya Nabi janji nak beri juga golongan ni 2 pahala kebaikan. Masya-Allah. Satunya pahala baca sebut dia, kemudian pahala usaha dia. Oleh itulah saya pun nak pesan di sini sama ibu bapa yang sedang ikut dalam ruangan ni. Kalau kita rasa lemah semangat nak belajar, umur pun banyak, kita rasa tak ingat apa macam nak belajar pasal payah. Saya nak cerita satu lagi kisah berlaku dengan kehidupan saya sendiri sebagai satu pengalaman saya juga lah apa. Mungkin dalam 15 minit insya-Allah apa. Ya. Saya masa duduk belajar di Malaysia dulu apa. Ya. Dan cerita yang saya nak royak ni dia ada hikmah sebaliknya. Kerana apa? Kerana saya rasa dia boleh jadi pengajaran kepada orang siapa-siapa yang rasa dia nak mula baca Quran pada umur dia tua tu apa. 50 60 dulu tak biasa pergi Quran, tak biasa baca Quran, tiba-tiba mari semangat nak baca Quran kau dia umur 50 60. Umur banyak dah. Saya nak kongsi pengalaman saya apa. Ya. Masa saya duk ngaji dia boleh ngajar di Malaysia tu. Di sebuah sekolah Fardain dia panggil, sekolah mengajar orang tua apa. Orang tua. Ada seorang tua umur dia 58. Umur 58. Dia ambil nombor telefon saya apa tu, dia ambil nombor telefon saya dia dengan orang hak jaga saya lah di sekolah tu. Kemudian dia telefon masuk. Dia kata, boleh tak minta ustaz main ngajar di rumah dia? Saya pun kata suruh ngajar anak dia.
Nah, kita pun orang sanggup lah. Janji lah 2 hari seminggu. 2 hari kita pun seminggu. bawa Quran pergi sampai di rumah dia. Lepas maghrib. Masuk duduk dalam rumah tanya anak sore mana nak mengaji ni. Dia kata tak ada. Dia sendiri nak mengaji. Dia sendiri nak mengaji. Tak ada apa, kita pun dah ada sendiri tak ada apa, ambil Quran, tanya Quran ada dalam rumah. Dia kata Quran dia tak ada walau sebuah. Subuh kita pergi ngajar Quran dia di rumah, dia tak sedia Quran walau sebuah pun. Tak apa gitu kak, ambil Quran saya. Buka baca, kita mula dengan Fatihah. Minta maaf Ustaz, saya tak boleh baca Fatihah tak boleh baca. Umur 58. Subhanallah. Dalam hati saya ingat tak payah ni. Selama ni duk mana ni? Duk buat gapo? Umur 58. Allah, akhirnya saya kata tak apalah, nanti lepas pada ni kita mula kira apa panggil? Kita suka kecil budak-budak nak ngaji tu apa? Qiraah tu. Qiraati kita panggil qiraati tu. Lepas tu tak ada mula lagi yang kitab besar ni. Mula halus dulu. Dia pun pergi beli cari pemari. Mula baca abatas mula. Mula di asas mula. Mula satu semula. Dalam hati kita suka tak molek dah dengan dia tu. Tak payah ni duk mana dulu ni, duk buat gapo ni kan 58 baru nak mula baca Quran. 58 lah, ingat tuan-tuan 58. Umur 58. Baca masya-Allah, benar kita duk perhati tengok. Satu kehebatan yang ada pada diri dia ni apa? Walaupun 58 tapi kesungguhan dia, istiqamah tak berhenti. Sungguh tu. Tak berhenti, istiqamah. Bersungguh dia tu. Kalau kita lama sikit, telefon lah. Kuat Ustaz ni, ngaji dak mana ni? Siapa tahu tu? Semangat dia tu. Daripada awal tukar naik yang kitab yang kedua, ketiga, sehingga dia boleh baca apa? Tukar naik kitab besar. Tak besar. Kemudian dalam masa kita duk ngajar dia tu, kita tak kenal nama dia, duk panggil tuan je. Tak kenal nama dia. Dia ni orang yang pengkat, tengok umur tu orang kaya lah. Kerja dia pun kita tak biasa tanya kata dia kerja gapo. Nama pun kita tak biasa tanya nama gapo, tak gamuk kita ni. Tak gamuk nak tanya. Ngajar sampai setahun apa. Tak kenal nama, tak tahu dah kerja gapo. Cuma kita duk perhati dia apa. Kereta dia ni masya-Allah mewah bapa. Tukar hari-hari. Ada orang bawa kereta weh. Masya-Allah. Dalam hati kita tak payah ni kerja nego kereta tangan dua kali. Dalam hati kita. Lepas tu kak kita pun duk mengajar dia tu siapa setahun dia kata Ustaz dia rasa nak pergi buat umrah ni. Boleh tak Ustaz cepat ke biar ni boleh baca Ustaz. Tak nak apa daripada 2 hari minggu apa tambah pula 4 hari minggu. 4 hari minggu. Sehingga dia boleh baca diri kita lepas pada tu setahun lah. Setahun dia buat. Umur dia 59. Dia letak Quran, dia buka Quran, baca kita dengar ya lepas dah tu. Setahun apa ni? Ni kita rasa pelik ni. Masa setahun ni. Dia pun baca kita pun dengar akhirnya dia boleh pergi buat haji. Dia klaim haji kata dia ni semangat Ustaz. Dia kata boleh tak Ustaz tolong hotel Quran pada tahun ni juga dia niat nak pergi buat haji. Tolong hajar dia dia habis Quran dan dia wasa pun dia boleh baca diri dia sendiri. Buat dalam mana apa Ustaz? Ngaji hari-hari. Ni, masa ni apa? Saya tak kenal nama dia apa? Tak kenal nama dia. Kerja dia tak tahu tak kerja apa. Allah. Satu hari Allah nak tunjuk saya. Dah setahun lepas pada dia ke umrah. Kebetulannya saya kena cari orang Malaysia jamin ngaji saya. Dan dia kena ada siapa tak apa lima halal di universiti kata mungkin ambil lah moho cak siapa pun tak apa orang Malaysia jamin. Kita pun telefon dia kata tuan boleh tak jamin ngaji saya ni? Saya perlu pada orang Malaysia ni. Dia kata boleh mari. Malam tu buat kertas kita lagi dah tak di meja dia. Dia pun make cok mohor dia mari sebait mari tak dalam meja dia ambil cok mohor dia tu main tak atas kertas kita tubik nama lah lepas ni kita tengok nama apa dah Datuk Haris Wong bin Abdullah. Bila kita tengok Allah kita rasa sekaligus kita rasa romo kita pun naik dengan rupa-rupanya
Datuk Haris Wong ni nama Cina apa? Cina. Bila sebut kata bin Abdullah dia malah. Masya Allah. Rupa-rupanya 58 tahun dia asal dia bukan orang Islam kali. Oh, jadi skor kita mula-mula tu kata. Kita dah kata dia orang Islam asal. Allah. Rupa-rupanya selama ni aku duk ngajar ni orang Cina. Mu'allah. Masuk Islam rasa nak ngaji Quran. Allah. Nak boleh baca Quran. Kita skor tak molek dah tu. Siapa boleh baca? Apa boleh baca? Allah, bila kita tengok tahu kata dia ni adalah orang mu'allah, bokeh di bawah tu ada jawatan dia. Timbalan pengaruh hal nikotik. Nikotik ni hadadah apa? Hadadah hayaseptik pejabat dia duduk di Bukit Aman. Kalau kita kok sun bancakan tamrut hengcat bakok tu. Kerja dia tu. Kerja dia. Orang besar apa ya terpaksa ya nak tukar kereta kerana keselamatan diri dia. Habis kita pasal kereta dia duk tukar semua tu rupanya dia nak jaga keselamatan dia. Ya. Akhirnya siapa hajat dia baca Quran sampai ke habis dia pergi buat haji di Mekah, kelak mari kita pun hotel. Habis kita kemudian saya pun kelak mari rumah ni. 3 tahun lepas bini dia telefon mari. Dia kata bini dia telefon mari kata Datuk Haris Wong mati dah. Mati bila apa? Bulan puasa. Allah. 3 tahun lepas. 3 tahun kita lepas. pun tengok mikir habis kata dah kita ni tak jangan duduk skor lah apa-apa ni. Jangan duduk skor buruk dulu. Nak kena skor lek baik dulu. Benar kadang-kadang depan kita faham baik lain tapi sebenarnya kenyataan sebenarnya baik lain. Sebab itulah saya nak pesan lah kepada para ibu, para ayah yang duduk dengar sama dengan kita di sini ni. Kalau kita rasa tak ada semangat untuk nak belajar Quran pada umur kita 50 80, kita sebenarnya saya rasa semua tu duduk di kita belakang. Duduk di kita belakang. Kalau kita faham dia, kata dia adalah satu mukjizat, satu benda yang hebat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad dan kita nilai dia sangat harga tinggi bagi kita. Mula di situ saya rasa kita rasa nak mula baca walaupun umur kita 50, 60 ataupun 70. Cuma duduk di kita diri apa? Di kita ni nak selesai. Ya, kalau kita rasa apa tak lawe umur tua. Usaha tak ada tak ada. Tak ada. Habis tu dia kata permulaan sekali tu untuk kita nak bersaing dengan dia kena tanding dulu rasa cinta kasih sayang kita dengan Quran. Bila kita kasih sayang kita ada pada Quran ni, gilah mana-mana pun dan kita akan cari masa luar baca dia walaupun satu ayat sehari, sepipi sehari, kita akan bersaing dengan dia. Dan kita nyatanya saing dengan dia. Bahkan baginda Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, "Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Allah. Bacakanlah Al-Quran. Kerana Al-Quran ini akan jadi syafaat bagi kamu di hari kiamat esok. Ustaz tolong hurai syafaat lagu mana? Allah, saya pernah tengok tafsir huraian tadi, ayat tadi. Sebut kata syafaat bila manusia bangkit di mahsyar. Mahsyar dalam keadaan duduk depan mahkamah Allah. Semua benda yang dia buat dunia dulu dia kena tanggungjawab depan Allah. Kena soal kata Allah tak sebut dalam Quran, anggota badan dia dikunci semuanya. Mulut dia kunci, tak boleh nak kecek, tak boleh nak buat alasan tu, buat alasan ni. Syafa'an li ashabi, Quran akan mari jadi syafaat bagi dia. Syafaat di sini kata ulama, Al-Quran akan mari jadi saksi. Syafaat akan jadi saksi. Ya Allah, ni Pok Cik Ning lah yang dulu pergi aku. Pok Cik Ning lah yang dulu balik buka tengok aku. Dan Pok Cik inilah dulu baca aku hari-hari dan jadikan aku sebagai pedoman hidup dia. Itu dia panggil syafaat. Itu syafaat. Jadi kita tak nak jawab soalan apa. Quran mari jawab. Allah. Quran mari jawab. Tapi itulah tuan-tuan, kita nak bahagia dunia dan juga akhirat. Dan Nabi pesan kepada kita, bukan Nabi tinggal kita ni guna dia sebagai pedoman hidup kita. Saya nak tanya bapa sebagai akhir. Adakah boleh bapa kita nak harap kepada orang mata buta? Dia tak biasa tengok jalan. Mata buta. Dia mata buta, dia tak biasa tengok jalan. Tiba-tiba dia main royak kita, "Mari, mu turut aku nak bawa jalan ni." Kita nak harap dah apa? Nak gimana? Dia tak biasa tengok jalan. Tiba-tiba dia nak bawa kita. Nak bawa kita. Mai, pergi dengan aku. Mari, aku nak bawa mu. Kita orang celak ni nampak jalan ni, adakah kita nak ikut dia? Tak berani.
Ikut kan mata buta. Habis tu, demikian itu juga apa? Siapa saja guru kita yang tak jadikan Quran sebagai pedoman hidup dia, tak jadikan Al-Quran sebagai pembawa jalan dia. Ya. Bagaimana dia nak bawa anak murid dia selamat dunia akhirat? Ahli keluarga kita, Ahli keluarga. ketua rumah, sebagai ayah, sebagai suami. Bagaimana dia nak bawa selamat ahli keluarga dia dalam keadaan Quran dia tak biasa pegang. Panduan Quran dia tak bisa buka tengok. Allah. Dan bagaimana saing? Kita nak saing dengan orang-orang, kita nak bawa dia selamat dunia akhirat. Bagaimana dia nak selamat kalau kita ni tak pernah buka Quran, tak pernah buka tengok panduan Quran, alat yang bawa kita ni selamat dunia akhirat. Kita tak bisa buka tengok. Dan bagaimana lagi Bapa, kita sebagai seorang ayah nak bawa anak-anak bini kita nak selamat. Kalaulah kita tak biasa buka Quran, kerana Nabi kata inilah dia panduan hidup. Ya. Nah, semua masalah kehidupan kita dunia nak selamat, nak bahagia, tak lain tak bukan kita kena guna dia sebagai pedoman hidup kita. Sampai di hari ni kita cuba tengok masyarakat kita, budaya baca tu saya rasa pun mula nak ada apa. Budaya untuk nak membaca Al-Quran mula nak ada. Ya. Alhamdulillah lah, maknanya dah naik satu tingkat dia panggil. Mula nak baca tu mula nak ada dah. Tapi budaya untuk nak memahami Al-Quran tu rasanya lama sikit lah, tak sampai tahap tu lagi. Tak apa lagi. Budaya contohnya kita duduk dua orang apa. Baba baca, saya terjemah satu ayat. Saya baca, baba terjemah satu ayat. Tadabbur, mempelajari satu persatu. Budaya tu tak ada lagi dalam masyarakat kita. Tak ada lagi. Bukan benda tu yang dikehendaki sebenarnya. Hak tu hak nak sebenarnya. Sebab kalau kita faham sungguh, Allah. Ya, akan jadi pedoman hidup kita. Akan bawa kita ke jalan yang selamat di depan kita nanti. Allah. Tapi di hari ini, dan sampai kata saya rasa budaya baca tu kita kata bolehlah dalam masyarakat kita, tapi budaya untuk nak memahami ayat dia tu, tadabbur ayat, baca satu persatu, apatah lagi kita nak ambil ayat itu guna pakai dalam hari itu. Masa apa jauh sikit. Ya. Nah, bila kita banding tengok negara-negara Islam yang lain, mereka dah pergi jauh pada kita dah. Nah, mereka dah pergi langkah ke nak praktik ataupun nak amal apa yang ada dalam Quran. Sebagaimana Brunei Darussalam. Nak ambil amal. Ambil amal, hukum-hukum semua laksana mengikut cara Islam. Tengok mereka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Undang-undang pelambaga utama ke Allah. Kita dah hari ni mula nak baca, tapi tak apa. We ada semangat dulu mula nak baca, kemudian jadikan contoh teladan kepada generasi-generasi selepasnya. Kita boleh baca dah, kita cuba ajarlah supaya anak-anak kita tu mula memahami Quran. Saya tengok apa, saya sebagai guru duk mengajar di Monoro ni Bapak. Pelajar-pelajar kita peringkat universiti ni lemah sangat baca Al-Quran. Dia baca tu alhamdulillah lah. Dia baca tu alhamdulillah kerana dia lepas daripada sekolah-sekolah menengah dah. Okey. Tapi bila kita suruh dia baca terjemah. Bila kita suruh dia baca terjemah ni, Allahu Akbar. Baca tu boleh ke tak bahasa Sia ke bahasa Melayu? Baca tu boleh, cuba hurai. Tak lagi dah. Tak erti lah. Tak ada. Tak berani, tak faham maksud gapo nak kita boleh dah. Baca tu boleh. Tapi cuba hurai sikit. Faham gua nak dengar dia kata tahap faham dia tu tahu mana. Nak hurai tak boleh. Tak berani nak sebut. Ya. Nak cerita kata ini di kedudukan keadaan ni baca Quran dalam masyarakat. Mana masyarakat kita dengan Quran ni duduk situ baru. Duduk sekadar baca je. Baca pun di kalangan orang yang ada jiwa ruh Islam. Apatah lagi orang yang tak ada pernah mengaji tadika, tak ada pernah mengaji agama langsung tu jauh lagi lah. Allahu Akbar. Habis itulah saya rasa kita perlulah dah bangkit semangat sikit sebanyak ya. Masing-masing mula daripada keluarga dulu lah. Kita mula daripada keluarga dulu sebagai ayah namanya Prane mengajar Quran kepada anak-anaknya. Dan tapi di hari ini kita tengok berapa banyak bumuh dalam masyarakat kita ni, apa dalam kampung kita ni yang mengajar anak, ayah yang mengajar sendiri. Berapa banyak apa? Satu soalan yang kita kena tengok juga tu, kata kano dalam masyarakat kita anak-anak kita kena pergi di tempat qiraati. Ya. Kano tak ajar sendiri. Ibu bapa tak ajar sendiri. Apa sebab semua tu berlaku? Ini melambangkan
Kita nak supaya anak kita boleh baca Quran, tapi kita tak pernah usaha untuk nak baca Quran. Diri kita tak pernah usaha tunjuk jadi contoh teladan kepada anak. Allah. Saya nampak gitulah. Dah, saya tengok anak-anak kita ni, petang-petang hari paksa dia suruh mandi, pakai baju, berusaha pergi ngaji dengan ustaz di cikgu di qiraati. Dalam keadaan sebenarnya tugas tanggungjawab mengajar Quran tu kita sebenarnya. Kita. Tapi sebab kita tak boleh ajar tu. Punca ke apa kita tak boleh ajar tu? Punca kita tak pandai. Punca kita tak pandai, kita tak ada semangat, kita tak menghargai dia, tak nak mengaji kita. Sungguh kita pun begitu juga. Ya kena juga kita ni. Kena usaha juga. Kena usaha, semua orang kena usaha. Sampai itulah saya kata langkah pertama sekali ibu bapa lah sebagai contoh teladan yang pertama sebelum kita nak bentuk masyarakat kita jadi masyarakat yang ambil berat pasal Al-Quran ni. Ya harganya itu Ustaz dah Al-Quran ni maknanya sangat-sangat harga. Contoh kita kata bapa kita duduk dengar pada hari ni dah kadang-kadang lah jadi mengaku dia kata yo aku betul aku ni tak biasa dengan Quran, tak biasa gitu gini, maka nya mari panak buat go mana tanggung mula-mula Quran kena cari Quran dulu, lepas tu kena tak Quran mana kena buat go mana dulu. Aku rasa nak madu dengan Quran ni. Contoh orang ibu bapa duduk dengar ni rasa aku saya ni nak madu dah dengan Quran, apa kena buat go mana. Langkah pertama sekali dah boleh. Dan ini mungkin saya sebut pendapat saya segini, saya cuba tengok bagaimana garis-garis panduan yang ditulis oleh para ulama dulu dah. Pertama sekali kita kena ada perasaan cinta dulu. Hati kita tu kata aku ni kasih saya pada Quran. Allah. Dia ada perasaan situ dulu nombor satu. Kalau tak ada perasaan tu, cari Quran mahal tahu mana pun kau dah hiasi lemari ya. Jangoklah. Tak col lemari gitu. Karena kita tak pernah ada cinta pada dia. Mula-mula sekali kena cinta. Nah, ada kasih sayang sebagaimana sahabat kata Hasan Basri, para sahabat Hasan Basri dia tabi'in. Dia kata para sahabat setiap kali dia terima Al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ni dia akan baca, dia akan memahami, dia akan amal setiap 10 ayat paling kurangnya. Allah. 10 ayat bila dia terima Quran daripada Nabi, dia baca, dia terjemuh, memahami dia tu, kemudian dia amal dalam harian. Sebelum nak pergi ayat yang lain, we pay tu dulu. Allah. Bila Quran turun mai sikit sekali sehingga dia menguasai semuanya. Ini nak cerita kata kasih saya sahabat kepada Quran. Kasih saya bersungguhnya dia pada Quran, satu-satu surah, satu-satu ayat apa dia menghargai. Dia menghargai. Jadi kita bila ada rasa kasih saya pada Quran, langkah pertama apa? Dia mulalah kita nak beri masa with dia. Mula nak pergi carilah. Mula nak pergi cari. Pergi belilah. Mula nak pergi beli, mula nak pergi cari. Cadang mari tak tempat tinggi. Cadang. Mula nak cari tempat tak dia dah. Cuma kemudian yang seterusnya apa? Bila kita cinta dia, kita kena nilai dia harga tinggi, kita kena beri harga pada dia. Saya nak tanya, para pendengar, para penonton, cuba kita perhati tengok anak-anak muda kita apa. Syabab, anak-anak muda, pemuda-pemudi baru kita ni. Dia boleh habis masa untuk benda lain banding dengan buat benda baik, mengaji Quran. Dia tak apa nak suka mana. Tapi bila dia habis masa untuk benda lain, suka sangat. Merah mutu 2-3 jam sampai pukul 1 pukul 2 boleh duduk. Betul. Bola main dalam Facebook, bola pukul 3 pukul 4 pukul 5 boleh tahan duduk, boleh tahan tengok, suka. Tapi bila Quran ni seminit tak boleh nak pergi ngatur. Saya cuba duk parti tengok dan cuba duk tanya budak-budak kita kan boleh tukar dengan Quran, dengan amal yang baik, dengan hidup buat benda tu. Dia kata kerana dia minat benda tu. Dia suka benda tu. Sampai tu saya rasanya mula-mula sekali kita kena tukar Quran jadi benda kita suka. Barulah kita menghargai dia. Kalau suatu perkara kita menghargai dia, kita boleh duduk dengan dia lama-lama apa? Cuba dengan tadi, orang duduk tengok bola pukul 2, pukul 3, pukul 4 sampai cerah. Kenapa dia boleh duduk? Karena dia menghargai bola tu. Man U dengan Liverpool kan. Dia menghargai, dia boleh duduk. Dalam keadaan bila tengok Quran, adakah dia menghargai? Dia tak menghargai. Kerana apa?
dia nilai kena. Bila dia nilai harga Quran itu kena, dia tak boleh nak duduk sekali dengan Quran dan dia utamakan benda hak dia rasa apa lebih puaskan nafsu dia. Baik merah mutu, duk main chat Facebook live waktu malam, duk tengok bola, duk buat benda maksiat dan sebagainya. Ustaz, ada tak di kalangan sahabat Nabi bila Nabi baca ayat Quran, ada satu surah, dia ingat habis. Sahabat yang sekaligus ingat tu setakat saya tahulah apa. Tak, wallahu alam lah boleh bagi orang yang sahabat yang bila Nabi baca sekaligus satu surah, barangkali surah Al-Baqarah tu apa. Tak ada. Kalau mungkin surah pendek-pendek tu barangkali ada. Surah Kausar, surah anak-anak tu barangkali bila dia turun mari tu. Karena kita kena tengok kata Quran ni dia turun tak sekaligus. Ya, bukan bukanlah satu surah Baqarah sekaligus dah. Cuma bila dia turun para sahabat dia jaga hafal benda tu sama ada sipir taruh tulis di mana-mana tempat kan. Kemudian tak turun jadi satu surah, tapi bila turun dengan apa panggil dengan asu-asu tu sahabat pun dia cuba nak ingat, kalau boleh nak maka ingat selalu dah. Ingat selalu dah. Karena apa? Karena ingat dia tu dia boleh amal dalam hari dia selalu dah. Dia boleh amal selalu dah. Ya, alhamdulillah. Ya, itulah ibu bapa yang dikasihi. Di hari ini kita menghargailah Al-Quran. We dalam hati kita ni wasa Quran. We dia gitu. Nah, mana kalau kita sudah ambil esmaya masa kita luar, Quran duk mana Quran duk mana. Dan penting sekali Quran jangan kita tak lek bawah pada surat lain-lain. Nah, surat anak kita ni saya pesan sokmolah tempat ngajar mana-mana. Quran kena duduk di atas. Nah, tempat buku ni, tapi Quran kena duduk di atas sekali. Jangan tak genah Al-Quran. Baik, gitulah di antaranya kelebihannya Al-Quran. Bapa yang dikasihi, bacalah walaupun surah Al-Ikhlas, yakni surah Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Baca. Kerana di kalangan sahabat Nabi ada juga yang berakhirnya surah Ikhlas. Setiap kali dia semaya, dia baca surah Ikhlas. Sampai kepada Sayyidina Umar ngadu hal kepada Nabi. Bapanya dia ni maya ngorek ni. Rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas. Dia kata dia suka. Bila dia sebut surah Ikhlas ni hati dia khusyuk kepada Allah. Jadi bapa yang dikasihi, Quran ni diperlukan kita baca. Kalau tak baca pun kita tengok Quran. Ustaz, tengok Quran ni boleh pahala Ustaz. Boleh pahala ya. Boleh pahala. Dengar Quran boleh pahala. Baca, tengok, dengar, semua itu boleh pahala. Baik, alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, buat masa sekarang insya-Allah taala saya minta izin soal Ustaz sikit sebanyak kerana soalan ni berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dibagi soal kepada daripada tuan-tuan yang duduk di rumah. Yang pertama Ustaz, bagi orang perempuan, bagi orang tino ni yang uzur, yang datang haid ataupun nifas, maka gapo hak larang bagi orang perempuan. Ni suatu kata orang tino ni duduk dalam bulan puasa, tiba-tiba dia uzur, dia tak puasa, tapi dia nak juga amalan dia. Tapi gapo hak larang, gapo hak tak larang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali pada soalan tadi, apakah larangnya bagi wanita yang ada haid ataupun hadah besar? Apakah larangnya ke atas dia? Jadi jumhur ulama sepakat antaranya amalan yang tak boleh buat lah bagi wanita yang ada haid ni, antaranya pegang Quran, bawa Quran, sentuh Quran, bawa Quran, dia tak suka apa tu? Sentuh Quran, lepas tu bawa Quran. Cuba Ustaz hurai, sentuh ni Quran lah. Kita tepuh ni. Tepuh Quran. Manakala bawa Quran kita bibit Quran gimana gitu. Manakala baca Quran, seterusnya tak boleh belakang ni, baca Quran. Kemudian i'tikaf dalam masjid. Kemudian tawaf. Kemudian puasa, sembahyang. Dan juga antara larangan laginya setubuh dengan suami. Itu antara larangan lah. Tapi bila kita tengok yang kata larangan ini semuanya ada sebut dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatu yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili. Kemudian bila kita tengok ada lagi sebahagian yang cuba duk tanya kata bagaimana pula wanita-wanita yang ada haid ni, kemudian dia rasa nak
nak zikir ataupun nak berdoa yang mana isi-isi berdoa itu sebahagiannya daripada Quran. Ayat Quran. Bila kata larangan pada baca Quran, jadi adakah semuanya larang? Jadi ulama ada beza pendapat lah di situ. Ya. Ulama ada beza pendapat. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Idahu fi Adabil Quran. Tibyan fi Adabil Quran. Dia ada sebut kata jumhur sepakat, jumhur ulama sepakat kata baca Quran ini memang tak boleh lah. Ya. Baca Quran ini memang tak boleh dalam keadaan wanita yang ada hadas besar tu. Manakala dalam mazhab Imam Ahmad Hanbali, Imam Ahmad Hanbal, dia ada pengecualian apa? Ada pengecualian di sini, pengecualian bagi wanita yang tugas sebagai guru, sebagai cikgu. Cikgu ataupun guru. Ngajar Quran. Ngajar Quran. Dan dia ada syarat pula. Bukanlah semata-mata kita boleh baca gitu. Ya. Dia kena ada syarat. Kata syaratnya ialah kena baca jadi kerak-kerak. Ya ayyuhan nas. Pelajar dia pun ikut ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Asyam. Asyam. Itu menurut pendapat dia. Kena baca jadi Bukan baca satu ayat hanya. Itu pendapat dia. Bagi orang yang tugas sebagai cikgu ataupun guru yang kena terlibat dengan mengajar Quran kepada pelajar ni. Kemudian menurut mazhab Imam Malik, dibolehkan atas perempuan yang dalam keadaan hadas besar hadas besar tapi dia tu adalah seorang hafizah. Dia adalah seorang hafizah. Dia ingat Quran. Dia ingat Quran dan dia hari-hari dia kena duk murajaah dengan Quran. Takut terlupa. Hari-hari dia kena duk murajaah 2 juz sehari. Kalaulah dia ada haid. Ya. 15 hari apa? 15 hari ni kalau dia tak murajaah 30 juz mungkin terlupa apa? Terlupa. Maka kata Imam Malik boleh dengan syarat an zahri qalbi. Baca dalam hati. Jangan bunyi daripada mulut. Jangan bunyi pada mulut. Itu antara pengecualian yang diberi oleh para ulama lah. Baik kembali kepada tadi doa-doa ataupun zikir adakah boleh? Ada pendapat kata boleh. Boleh baca doa-doa yang mana isi doa itu sebahagian daripada Quran. Yang mana doa itu ataupun wirid itu kita dah amal hari dah. Masa kita baca kita kosak niat kata itu adalah doa kita. Ya. Contohnya wirid yang ada 3 kul. Doa naik kenderaan subhanallazi sakhara lana. Itu sebagai Quran. Kita kosak kata dia adalah doa. Bila kita niat kata itu adalah doa, insya-Allah dia tak ada terlibat atas baca Quran yang kata haram bagi wanita yang haid tadi. Itu. Kemudian bila kita tengok antara lain-lain lagi yang larangnya bagi wanita yang ada haid ni iktikaf di masjid. Antaranya iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid ni ada juga beza pendapat. Katanya tak boleh, tak boleh untuk kita nak masuk dalam masjid dalam keadaan kita ni hadas besar. Kerana dalilnya satu ketika baginda Rasulullah minta supaya Siti Aisyah dia hala kain merah. Rumah Nabi ni duduk di dekat dengan masjid Ya. Nabi minta supaya Siti Aisyah ni hala kain merah. Siti Aisyah kata ana haid. Dia ni dalam keadaan haid mana boleh nak masuk beri kain ke Rasulullah. Nabi kata tanganmu tak ada uzur pun. Artinya suruh hala masuk. Di situ jadi bukti, jadi dalil kata wanita yang ada hadas besar ni tak boleh masuk dalam masjid lah. Ulama ada beza pendapat. Zaman dulu dia tak ada alat untuk nak tepek, nak sewi darah uzur tu mengalir kan. Tapi bagaimana dengan keadaan hari ni? Alah mana pun saya lebih cenderung lah peribadi saya lebih cenderung kata kalau boleh tu kita jangan apa panggil, kita roilah tempat masjid itu kerana itu adalah tempat yang mulia. Kalaulah kita nak ada majlis buat mengajar dalam masjid kan, kita sediakan tempat di luar masjid tu, pagar-pagar masjid supaya orang-orang yang ada uzur tu boleh duduk tupai di tepi pagar masjid, boleh dengar pengajaran gapo yang ada duduk mengajar dalam masjid tu. Itu bagi wanita yang ada haid, yang ada rasa nak masuk dalam masjid. Kemudian ada juga wanita yang datang haid, dia baru nikah apa? Dia baru nikah dah. Baru nikah duduk 2 hari uzur. Jadi label dia ni nak apa panggil? Istilah dia ni.
dia nak ada rasa nak setubuh dengan bini dia. Dalam keadaan bini dia ada uzur. Ya, bau nikah. Bau nikah. Ini memang tak boleh lah. Tak boleh. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Apa nama ni, yang ulama kata ada yang dibenarkan hanya setakat ni, setakat apa panggil? Pagar dia apa? Pagar dia antara bawah lutut atas pada pusat. Tak apa. Tak apa. Walaupun ada sebahagiannya, sebahagian dalam mazhab Malik dengan sebahagian dalam mazhab Hambali kata boleh kita nak main dalam pagar ni, tapi dengan syarat kena lapik kain tebal. Tapi waktu tu sebahagiannya, tapi kaum yang rajih, yang jumhur dalam mazhab Malik dengan mazhab Hambali memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Jadi kita kena jagalah situ. Kena jaga. Itulah antara apa yang saya boleh kongsi berkenaan dengan larangan bagi wanita yang ada haid. Ya, alhamdulillah. Itulah sebagai soalan yang pertama. Baik, Bapa yang dikasihi, soalan yang kedua, buku kenaan dengan masalah bertaubat. Ada soalan ditanya, Allah, tanda taubat diterima oleh Allah Taala, bagaimana tanda? Sebab kita kadang-kadang ni bulan Ramadan taubat. Itu yang terima lagi. Hak aku taubat ni tu nak tahu mana kata Tuhan terima. Itulah dia. Mari soalan dah. Ya. Baik, alhamdulillah. Biasalah kita sebagai manusia yang tak lepas daripada buat dosa apa, tak lepas daripada buat benda maksiat kan, benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita juga dituntut, diminta supaya kena usaha hapuskan semua kesalahan kita. Diminta juga supaya kita ni kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita kena ingat kata taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah sentiasa buka pintu taubat. Sentiasa buka peluang kepada hamba dia. Buat salah banyak mana pun, Allah sentiasa beri peluang kepada hamba dia. Sebagaimana kita pernah dengar kisah-kisah para sahabat dulu yang rasa kata dia tu dosa dia besar sangat apa. Ada seorang sahabat kata dia tu rasa dosa ni Allah besar sangat, Allah tak rasa Allah nak ampun dak dosa dia. Besar dosanya. Besar sangat. Contoh ada kita pernah dengar kisah seorang sahabat yang curi kain kapan mayat, berzina dengan mayat. Sehingga dia rasa dosa dia tu sangat besar, tapi rahmat Allah SWT ni sentiasa lebih banyak daripada apa yang kita buat lagi. Sehingga 70 hari, kata satu pendapat kata 70 hari dosa yang kita buat dan 70 kali kita taubat, Allah masih beri peluang lagi. Tapi jangan main-main dengan taubat. Jangan main-main. Saya nak pesan di sini, jangan main-main di sini. Jangan kata kita main-main dengan buat maksiat, kemudian kita niat nanti aku nak taubat, nanti aku nak taubat. Soalnya kita duk main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh jangan ada perasaan itu. Jangan ada sama sekali perasaan itu. Perasaan nak tak apalah, buat dulu nanti taubat sekaligus. Lalu tak apa lagi, mudah lagi. Buat dulu nanti kau taubat sekaligus. Kau taubat tu hapus sokmo. Tuhan hapus sokmo. Depan gitu. Tapi itulah antara tanda kata kita ni duk main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dituntut atas kita sebagai hamba Allah ni kena usaha untuk nak cuci ke diri kita kesalahan yang kita buat. Banyak mana kesalahan yang kita buat, tapi kita kena ingat kata rahmat Allah ni sangat luas. Ada berlaku di zaman Bani Israel seorang lelaki yang Nabi cerita pada para sahabat bunuh 99 orang tu apa? Allah. 99 orang dia buat apa nama ni, bunuh kan. Kemudian dia tanya adakah dia ada peluang lagi untuk nak taubat pada Allah. Orang yang beri nasihat dia tu orang yang buat ibadat, abid. Dia kata Allah tak beri dah pengampunan padamu. Mana boleh Allah nak ampun dosa, mu bunuh orang 99 orang dah. Jadi tambah murih dia lagi. Dia bunuh sekali lagi. Seorang lagi siapa? 100. Kemudian dia tanya orang yang alim. Bagaimana dia ni buat dosa dia buat dosa bunuh orang 100 orang, adakah Allah beri peluang pada dia untuk nak taubat? Orang alim kata boleh, dengan syarat kamu kena hijrah. Kamu kena hijrah, jangan duduk situ, kerana situ tu tempat yang buat bimu ni buat maksiat. Kamu kena hijrah lagi. Akhirnya dia buat keputusan, dia hijrah, mati tengah jalan. Dua malaikat bubuk antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Bubuk pergi mari, apakah nak milik dia. Malaikat azab kata roh ni milik aku kerana dia tak pernah buat walau satu kebaikan pun. Malaikat rahmat kata dah, dia milikku kerana dia taubat dah. Akhirnya Allah takdirkan dengan kehendak Allah dekatkan dia tu jadikan pemilik hak malaikat rahmat. Cerita kata rahmat Allah itu luas. Jadi nak serulah kepada para ibu, para bapa di sini, sama-samalah kita rasa salah atas kesalahan yang kita buat.
kemudian usahalah taubat kita. Ya, ya. Usaha taubat ni sebagaimana kita sudah tahu, antaranya taubat nasuha. Taubat yang kita rasa memang kesalahan yang kita buat tu sangat-sangat berat sangat kena apa panggil bersungguh taubat sehingga mengalir air mata, bangun sembahyang sunat taubat 2 rakaat, merayuhan dengan Allah SWT, menyesal diri takkan buat dah lepas pada ni. Ya, ya. Kalau kita ada terlekat dengan manusia, kena pergi bayar kredit hutang dia. Jadi semua tu kita kena usaha buat supaya nak gugurkan semua dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Kemudian bila kita usaha buat macam tu apa? Kita nak tahu guna kata taubat kita tu diterima oleh Allah ataupun tidak. Kita nak tahu guna, nak tahu juga benda ni apa tak? No. Nak tahu juga kata yang kita ada usaha taubat malam-malam ni Allah terima ke tak? Terima ke tak ni? Nombor satu kali kata ulama, setelah mana kita buat benda maksiat, kita taubat, diri kita ada perubahan. Diri kita ni ada perubahan. Ada perubahan. Dulu biasa ada buat benda jahat. Setelah mana kita taubat, kita merayuhan dengan Allah, kita tak buat dah benda tu, lepas pada tu kita tak buat dah. Kita rasa semua kita ni salah atas benda kita buat dulu, jadi berubah diri kita takkan buat. Ada perubahan. Ada perubahan di sini, perubahan dalam semua segi. Mula daripada kecek pai kita. Kecek kita dulu mulut sedap, mulut gid dulu contoh. Mulut suka kata kat orang, mumpak kat orang, apa semua. Jadi bila kita taubat, kita minta ampun dosa kita dengan Allah, salah satu tandanya bila Allah terima taubat kita, kita akan jadi orang yang jaga mulut. Jaga mulut. Nak kata pokok orang tu beringat. Jadi tak kecek banyak lah. Tak kecek banyak. Nak kecek apa tapi mikir dulu lah. Takut orang setuh perasaan orang. Jadi orang yang apa panggil bubah kecek pen dia. Kemudian bubah lagi. Pribadi dia akan bubah jadi orang yang tak ada sifat riak. Riak ni nak tunjuk ke orang. Tak ada sifat riak, tak ada sifat apa panggil sum'ah. Tak ada sifat ujub. Kalau setengah orang tak boleh nak beza gapo dia riak, gapo dia sum'ah, gapo dia ujub. Riak ni apa? Kita buat satu amal kebaikan, nak bagi orang puji kita, nak bagi orang tengok. Nak bagi orang tengok kita duduk sembahyang dalam masjid, tak ada orang cepat kita sembahyang laju nak sudah darah. Bila orang ramai dalam masjid, kita sembahyang pun baca jadi panjang sikit, jaga sikit tomat nina, rokok sujud pun jaga-jaga sikit. Jadi nampak supaya kita maya tu ada tujuan lain sebaliknya. Ada nak niat orang. Kau tak ada lain. Itu dia panggil riak, nak tunjuk ke orang. Kemudian sum'ah. Sum'ah ni juga antara perbuatan yang sangat dihina dalam Islam kita apa? Kerana sum'ah ni satu amalan baik yang kita buat, bila kita buat tu kita kena goyak ke orang kata kita buat. Tu juga kita kena jaga apa. Memang takut kita di kalangan sum'ah. Sum'ah ni buat kemudian goyak. Kalau tak goyak tak saya buat. Kalau tak goyak tak saya buat. Kemudian ujub. Ujub ni dia tak ada tunjuk ke orang. Tapi dia rasa diri dia tu rasa lebih bila duduk depan orang ramai. Rasa lebih aling, lebih kaya. Dalam ramai ni aku hak lebih dari orang ni. Dalam masjid ni aku hak paling buat ibadat banyak sekali. Dia panggil ujub. Jadi bila kita buat maksiat apa, kita buat benda dosa, kemudian kita usaha taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tanda kata Allah terima taubat kita, ni sifat-sifat tadi akan hilang lagi bapa. Apa panggil riya, sum'ah, wak nak tunjuk kat orang, wak nak royak kat orang, rasa bangga diri kita tu. Benda-benda tu akan hilang lagi. Sifat dengki kepada saudara kita pun akan hilang lagi. Jadi bubuh hidup orang lain. Dulu mungkin hidup orang biasa lain, bila taubat kita, tanda kata taubat kita diterima oleh Allah, kita bubuh hidup orang lain pula. Okay, kemudian saing-saing kita hak jahat-jahat dulu tu. Mula tak saing dengan kita lah. Boleh cara tu. Saing-saing kita hak biasa duk saing dengan kita, duk dengan dia, duk buat benda maksiat semua kan, duk hajak pergi situ, duk hajak pergi sini. Bila kita taubat, kita bubah diri kita, dia pun mula nak lari dari kita lah. Tak nak dekat dari kita lah. Itu juga antara tanda yang kita boleh tahu kata taubat kita diterima oleh Allah SWT. Dan akhir sekali bapa, antara tanda taubat kita diterima oleh Allah SWT ialah kita sentiasa rasa salah walaupun diri tak buat salah.
Oh, duk rasa salah semua. Dia rasa salah semua. Ai nak buat kata kau ni astagfirullahalazim. Padahal tak salah pun tapi diri tu duk rasa kata duk buat duk dalam keadaan salah semua. Ya, ya. Bila diri duk dalam keadaan salah semua, dia nak buat gapo-gapo dia beringat. Dan walaupun tak salah pun mulut tak berhenti-berhenti sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia mudah mengalir air mata. Mudah mengalir mata atas kesalahan yang dia buat. Tapi kadang-kadang dia tak buat salah pun apa. Dia mari kaligus. Ya. Ingat benda-benda dulu yang dia buat. Ingat kesalahan dulu yang dia buat. Mengalir air mata. Dan mulut dia tu tak berhenti sama nak mengucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebagai tanda kata kita ni antaranya oleh hamba yang usaha taubat dah, kemudian taubat kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itulah antara apa yang saya boleh kongsi di sini sebagai tanda-tanda supaya kita tahu kata usaha taubat kita tu telah pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya. Alhamdulillah. Telah di antaranya ibu bapa yang dikasihi, maka saya akan bacakan soalan seterusnya sebelum daripada kita nak terima telefon daripada rumah. Nah, ada soalan tanya kata muzik ni. Ustaz. Ada muzik ni dia. Muzik ni mana kadang-kadang kita buka dalam Facebook nak tengok berita. Ya. Tapi bila sampai berita tu ya ada tu. Padangnya dalam Islam tu lagu mana muzik tu? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan muzik ni lah saya pun cuba setakat saya tahu tu dengar para ulama duk kupah, cuba tengok dalam beberapa fatwa tu apa. Jadi dapatinya bukanlah semua muzik itu haram. Bukan semuanya haram. Kita jangan duk kata muzik ni tak boleh, muzik ni tak boleh. Kita kena tengok pula kata muzik tu kita guna dia untuk apa. Muzik yang kita duk dengar ataupun kita buat tu kita guna dia untuk apa. Baik, pada asalnya sebut kata muzik ni adalah setiap suara yang menghasilkan irama. Setiap suara menghasilkan irama. Muzik ni. Kemudian dia kena tengok pula dalam muzik tu dia ada dua bahagian. Satunya diisi alat. Bukan alat pun. Alat tu satu. Isi kalau kita kata isi lagu. Isi lagu kita kena tengok satu sudut. Kemudian alat untuk nak tambah irama tu satu sudut. Dia nak tengok dari dua sudut. Sebab lagu apa? Kita sebut tu. Ya, lagu tersebut tu. Isi lagu dia tu. Ya. Jadi ulama dia bahas apa tahu tu. Tengok kata isi lagu kita nak letak muzik tu kita waktu baik dulu. Kita tengok diisi dulu. Tahu mana isi. Boleh ke tak? Kemudian kita tengok pada alat-alat muzik tadi pula. Pada asalnya alat-alat muzik ni alat-alat lah, kita tak fokus pada alat muzik, tapi alat-alat yang menyuarakan ni kita tengok dalam sejarah Islam pun ada dalam beberapa pasukan baginda Rasulullah bila tubik perang ni apa dia guna alat-alat antaranya sunai, tiup sunai untuk bangkit semangat alat-alat tu pada asal dia boleh, tak ada gapo. Tapi ada sabit dengan hadis daripada Siti Aisyah. Siti Aisyah tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, apakah sebab yang Allah murka pada satu kaum sehingga Allah geparkan bumi? Dia sabit dengan satu hadis. Kemudian Nabi kata apabila manusia istahalu zina. Apa panggil? Perbuatan zina tu jadi benda main-main, menghalalkan zina. Ya. Wa syarabul khumur, bila manusia ni jadi minum arak pun jadi benda main-main, halal ke minum arak. Wa darabul ma'azif, bila alat-alat katak muzik itu jadi benda main-main, maka tunggulah Allah murka, Allah akan arah bumi, suruh gepar bumi. Sabit dengan hadis tu para ulama hurai apa? Beza pendapat dengan banyak pendapat lah. Kerana di situ bila hadis Nabi sebut kata alat muzik dimain-mainkan sehingga Allah nak uji. Ya. Di situ tu maksudnya darabul ma'azif, main muzik di situ sehingga Allah murka tu. Dia kembali kepada asal masa jahiliyah, sebut kata muzik tempat beripung orang jahiliyah, tempat buat maksiat. Pada asalnya kembali situ. Sehingga bila kita ada perbuatan demikian, Allah murka, Allah geparkan bumi. Kembali klik kepada asal masa jahiliyah dulu. Bila dia ada buat perayaan, dia beripung ramai-ramai, dia mabuk minum arak, kemudian dia waktu buat alat-alat muzik, kemudian dia
dia main muzik tu sebagai satu kebiasaan hidup orang jahiliah. Kalau yang tu memang tak boleh. Yang maksud hadis tadi wadarabul ma'azif, maknanya bila main muzik jadi benda biasa, benda halal, tunggulah Allah akan hantar bala tu kemari secara Allah gepakan bumi. Apa tu yang dimaksudkan? Manakala alat-alat muzik yang ada di zaman Rasulullah yang katanya Nabi sendiri pun tak larang, maknanya Nabi tak larang. Antaranya berlaku di atas isteri Nabi Siti Aisyah. Pada satu kali Nabi lalu di depan kaum Habasyah, duk main muzik, duk main apa kan. Nabi tanya Siti Aisyah, "Mu nak dengar tak?" Nabi Siti Aisyah dia nak dengar. Kemudian Nabi duk buat sign dengan Siti Aisyah. Tanya lagi, Siti Aisyah kata, "Puas lagi ni?" "Ya tak puas lagi, duk lagi." Duk lagi apa dua kali dia makin klik lagi. Dan ada lagi pendapat yang lain katanya alat muzik itu boleh. Antaranya bila Siti Aisyah duk dengan pembantu dia di rumah, duk dengan khadir dia di rumah, khadir dia main muzik dalam rumah, main banner dalam rumah tu. Sehingga Nabi masuk dalam rumah, Nabi dengar, Nabi tak tegur apa. Abu Bakar dengar, Abu Bakar kata, "Bagaimana syaitan duk dalam rumah Nabi ni?" Abu Bakar murih. Nabi kata tak apa. Kerana masing-masing ada hari budaya dia. Nabi benarkan. Di situ ulama kata alat muzik bukanlah semuanya tak boleh. Cuma kena tengok pada tujuan yang kita buat muzik tu, kita ada niat tujuan ke apa. Tujuan ke apa. Yang kembali tadi yang kata alat muzik yang jadi benda biasa di masyarakat jahiliah tu kerana dia melalaikan. Ini kita lalai, jadi kita ni tak tak ingat diri, terlupa, tak buat benda baik, duduk dengan dia. Bahkan Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran surah Syu'ara. Nama surah tu pun Syu'ara, penyair. Pada ayat akhir-akhir 224 tak silap saya. Allah menghina ke penyair-penyair ni kerana dia melalaikan. Melalaikan kehidupan dia. Duduk menyair hari, duduk karang syair, galik diri dia, terlupa habis apa semua, duduk main dengan syair ni. Allah kata, Allah hina dia dalam Al-Quran. Jadi kita nak hukum satu perkara sama ada alat muzik itu boleh ataupun tak boleh, para ulama sepakat kata kena tengok pada tujuan yang kita buat tu lah. Tujuan yang kita buat tu dan juga isi dalam lagu tu. Kalaulah isi dalam lagu tu dia bawa kepada nak tarik ke orang jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa ada semangat untuk nak buat ibadat. Yang tu dibolehkan. Tapi kalaulah isi lagu itu buat orang ni rasa jauh daripada Allah, lalai, galik. Bahkan dalam isi lagu tu ada unsur-unsur syirik. Hidupku tak ada harga tanpamu, hidupku tak ada makna tanpamu. Di sisi lagu kita duk dengar isi lagu tu. Kadang-kadang isi lagu tu buat kita rasa jatuh dalam keadaan syirik tak khabar, hidup sembah benda lain, hidup puja benda lain. Kalau waktu tu memang tak boleh lah. Lebih-lebih lagi di hari ni timbul alat-alat baru, alat-alat yang mana di zaman Rasulullah tak ada dulu. Bahkan alat itu boleh jadikan satu alat yang nak mudahkan dalam hal kita dakwah, nak ajak orang supaya dekat dengan Allah SWT. Daripada dulu tak pernah semaya, bila dia dengar muzik yang tarik hati dia alat-alat muzik yang suara irama dia tu boleh buat dia tu rasa nak kembali dengan Allah SWT pun ada juga sebahagiannya. Jadi di situ tu tengok pada tujuan yang kita buat. Begitulah. Ya, Bapa yang dikasihi, alhamdulillah. Itulah di antara soalan-soalan yang telah ditanyakan oleh tuan-tuan. Maka alhamdulillah. Maka masa ni ada lagi lebih kurang 7 minit sementara kita berbuka puasa pada hari ini di Naratiwat. Maka Bapa yang dikasihi, banyak-banyaklah saya mengucap terima kasih kepada semua yang telah masuk Lamaikong, masuk Mailai Banci yang duduk di bawah ni. นะครับ jazakumullah khairan jazak ขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านที่ได้บริจาคผ่านบัญชีกรุงไทยบริจาคเพื่องานศาสนาของเรานะครับ jadi pada hari ini Bapa mudah-mudah yang saya wayak nawi faham mudah-mudah duit yang mana ibu bapa semua และพี่น้องของเราที่ได้โอนเข้าบัญชีนี้เนี่ยที่อยู่ด้านล่างผมเนี่ย hari ini duit itu telah jadi apa ni, telah jadi kisi, telah jadi ni bilik studio, telah jadi api, telah jadi alat-alat untuk kita buat live. Semua mana mozaik semua ni duit duduk sini belakang. Maka benda ni lah adalah salah satu benda yang menjadikan jariah untuk kita semua.
Lama mana yang kita guna ni, barang ni kita duk guna buat mengajar, orang dapat faedah, maka pahala pesapa kita semua. Kalau gitu alhamdulillah, dan terima kasih banyak-banyak. Program kita di hari ni berapa? Bukan sekadar ni saja. Nah, kita akan langsungkan program kita bukan sekadar bulan Ramadan saja. Lepas pada ni kita akan ada lagi insya-Allah. Nah, kalau kita ada di segi modal untuk kita melaksanakan program, maka kita akan buat. Dan pada hari Selasa, hari Rabu. Hari Selasa, Rabu jam pukul 1 lepas Zuhur. Bapa ini kasihi khususnya bagi orang perempuan, orang betina, mak-mak, mama-mama kita, kak-kak kita semua. Hari Sabtu ingat baik, jangan lupa buka Facebook kita ni. Kita ada buat mengajar untuk muslimah di atas programnya, di atas ruangan yang bernamanya Bidandari. Untuk orang perempuan yang orang nak mari kecek di sini, iaitulah orang perempuan juga, iaitulah kalau dia mau kenal gak, orang panggil Mak Ngoh Yah di Telubeh. Atau ustazah lah, tapi terkenal dengan kata Mak Ngoh Yah. InsyaAllah ta'ala dia akan nak mari bertemu dengan tuan-tuan, apa ni, puan-puan, orang perempuan di dalam ruangan kita. Orang laki-laki pun boleh kena. Dan untuk orang betina ni jadi mudah. Mudah kalau nak tanya gapo, moga sama-sama orang betina, mudah faham. Maka tajuk tu ni insya-Allah kita akan buh di dalam Facebook lagi. Maka itulah di antara. Baik, bapa yang dikasihi, dan saya terima kasih juga satu lagi program kita, iaitulah bagi baju raya kepada anak-anak yatim. Sekarang di hari ini anak yatim yang telah kita bagi ni termasuknya 3 cangwal. Di Petaning yang kita buat pada minggu yang telah lalu, 253 orang. Kita guna duit di sana iaitulah 150,000. Dan 2-3 hari lepas di jalan, di jalan ni terima kasih kepada kedai Bangli Setu yang somtop duit, dan juga beri kita singka wi piyah 200 te kepada anak yatim. Dan tuan kedai Rabiah, tuan kedai Rabiah sekali dengan anak dia 2 te kedai. Harga tu kurang dah. Harga tu kurang dah. Lepas tu bo tu bi akar duit kurang lagi. Jadi di sananya kita habis duit di sana 180,000 lebih. Dan tuan kedai 2 te kedai tu hadiah pula dah kepada anak yatim 100 orang. Alhamdulillah. Dan magang hari ni dan juga esok kita buat di kawasan Naratiwak. Naratiwak ni kita bagi kek 1, kek 2, kek 3. Maka anak yatim ni mari ikut sebelah PO sekolah, kru sekolah sia. Maka kita boleh bagi dah esok di kawasan kek 3 di Sungai Golok. Dan kepada peminat kita hak ada anak yatim hak duduk hatta mari dalam pek ni, maka 2-3 hari lepas tim kita telah cara 30 orang anak yatim 15,000 kok. Dan pada hari ini saja tim kita telah duit masuk kepada anak-anak yatim 60 orang. Guna duitnya iaitulah 50,000. Maka duit daripada mana? Duit daripada hak ibu bapa kita semua masuk banci yang duduk di bawah ni. Banci dek kampra. Alhamdulillah. Jadi kita ni sebagai jadi seklah untuk nak sapa kepada anak yatim. Satu lagi bapa saya nak rayak kepada kita semua, iaitulah hak kita semua duit masuk banci kontun zakat. Masuk kontun zakat. Maka di hari ni kita telah jalan kontun zakat ni, tempat mana kita boleh gigi cari orang susah, wi kepada asnak-asnak yang lapar. Tapi hak kita boleh buat di hari ni iaitulah pak fakir, miskin, termasuk daripada golongan sabilillah, patu muallaf. Hamba tu tak ada lah. Orang dekat hotel tu kita tak temulah, kita tak ada cara tu. Tapi pak ni insya-Allah kontun zakat ni akan nak bagi kepada asnak yang lapar yang ada, kita kuasa boleh pergi kita pergi. Maka terima kasih kepada semua. Baik, masa ada lagi kepada siapa dia yang nak duit masuk ni, yang nak telefon masuk untuk tanya soalan, maka boleh telefon masuk. Nombor telefon yang duduk di bawah ni. Nombor telefon yang duduk di bawah ni. Kalau tak ada gak, maka dengan masa hari ni berbuka puasa,
di Naratiwak ni 22 minit dah. Lama telefon ni untuk tu dalam rekan je lah. Untuk tu dalam rekan. Bukan dalam rekan yang itulah pukul 12 malam. Baiklah bapa yang dikasihi, apa yang kita dengar daripada Dr. Muslim kita pada hari ini, maka alhamdulillah. Bapa yang dikasihi, dan Dr. Muslim ni setiap malam dia buat live dalam Facebook Amanah Ummah Channel. Amanah Ummah Channel. Bolehlah tuan-tuan untuk dengar. Boleh dengar tiap malam, waktunya pukul 9 hingga 10. Pukul 9 sampai pukul 10 lepas maya tarawih boleh dengar. Bapa yang dikasihi, dengar agama ni tak rugi. Kerana nak menambahkan iman, nak menambahkan semangat, nak menambahkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa yang dikasihi, insya-Allah taala pada esok hari yang akan nak mari bersama dengan kita untuk buat muzakarah, iaitu baboding Mak Yung. Lebih kurang 10 hari dah boarding mari minggu lepas tu. Tak mari, maka esok kita boleh jumpa bersama dengan babodi. Jangan lupa bapa, jangan lupa siapa dia hak tak ada titam lagi kena pecek titam. Sebab itulah saya nak royak sekali lagi bapa. Kita tengok Facebook ni, kalau kita nak boleh tengok semua-semua, kita kena titam. Kalau tak titam dia tak naik, cari tak temu. Payah kita nak cari. Bila kita titam buka Facebook, pop dia naik dah. Tu cara main Facebook. Kalau kita nak benda baik, kita kena titam Facebook hak baik-baik. Hak tak ada pedah tak usah tengok. Bulan Ramadan tak payah kita tengok. Ni cara dia. Cara dia berapa? Kita masuk di dalam kunha Facebook ni, apa kita pecek ke apa? Kita pecek Babozu Channel. Masuk dalam, pecek masuk pergi dalam lagi. Dan kita dia panggil kod share, kod like, kod share, kod like, tuk cai share. Dia belakang ni. Benda ni buat kita saat ni bila kita buka Facebook dia naik dah. Kita boleh dengar semua. Ini satu contoh dalam page, titam dalam page. Nampak? Dan satu lagi dalam YouTube. Dalam YouTube tulis lagu ni, Babozu Channel. Akan naik Babozu Official. Lepas tu ada dalam ni. Hak lepas mari dah sehari 2 hari masalah gapo duduk dalam ni belakang. Doa, masalah, cari tengok dalam ni. Ni benar paling penting. Sebab kita kena kod subscribe. Sebab itulah bapa yang dikasihi, alhamdulillah, terima kasih semua yang mana pendengar. Waktu berbuka puasa di Naratiwak sudahnya sapa, tapi di Taning, di Jala belum lagi Maka hari ini sekadar ni dulu. Terima kasih banyak kepada ustaz yang bagi tazkirah pada hari ini. Maka kita berdua akhir dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.